Ramai yang menyangka bahawa Bible, kitab suci agama Kristian, mengajar akidah Trinity, iaitu akidah yang mempercayai the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. But they are not three God, they are one God. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Dan mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Dan ramai yang menyangka bahawa akidah ini adalah merupakan ajaran asas yang terdapat di dalam Bible. Sebenarnya, kenyataan ini adalah tidak benar kerana Bible pada hakikatnya mengajar akidah tauhid. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh seorang pemimpin Kristian yang hidup di abad ke-16, Michael Cervantes, dalam buku beliau Concerning the Era of Christianity. Beliau menyatakan bahawa I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku dah baca Bible kulit ke kulit, khatam dah, tetapi aku tidak pernah menemui perkataan Trinity ataupun akidah Trinity ada dalam Bible. Apa yang nak digambarkan oleh Michael Cervantes ini menyatakan bahawa ajaran Trinity yang dipercayai oleh orang Kristian sekarang bukan datangnya daripada Bible. Ataupun Bible tidak mengajar akidah Trinity. Dan kenyataan ini ataupun idea ini juga dipegang oleh Borgia yang menjadi pengikut Michael Cervantes. Beliau berasal dari Itali, hidup pada kurun yang ke-17. Beliau menyatakan bahawa the doctrine of Christianity is not derived from the teaching of the Holy Bible. Ajaran Trinity tidak diambil daripada ajaran Bible. Sebab itulah sidang dan sekalian, sekiranya kita mengkaji Bible lebih detail, kita akan dapati bahawa apa yang diajar dalam Bible sama ada dalam Old Testament maupun dalam New Testament penuh dengan ajaran yang mengajar akidah tauhid. Kita perhatikan beberapa ayat dalam Bible yang secara jelas mengajar akidah tauhid. Yang pertama kita lihat dalam Old Testament. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Deuteronomy chapter yang ke-6, ayat yang ke-4 hingga ke-5. Berbunyi, Israel, remember this, the Lord is the only Lord. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Wahai Israel, sedarlah perkara ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Cintailah Tuhan kita dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dan dengan sepenuh kekuatan kamu. Ayat ini secara jelas menyatakan bahawa Bible mengajar Bani Israel untuk berpegang pada satu Tuhan, akidah tauhid. Dan ajaran Bible secara jelas mengajak Bani Israel untuk beriman dengan akidah tauhid, bukan akidah Trinity. Demikian juga, tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk dalam Old Testament, dalam Deuteronomy chapter yang keempat, ayat 39 hingga ayat 40. Berbunyi, so remember today and never forget, the Lord is God in heaven and on earth. There is no other God. Obey all His law that I have given to you today. Sedarilah wahai Bani Israel, ingat sekarang dan jangan kamu lupa sampai bila-bila. Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di langit dan juga Tuhan yang ada di bumi. Dan tidak ada Tuhan selain Dia. Perkataan tidak ada Tuhan selain Dia ini sama dengan kalimat syahadah. There is no God but Allah. La ilaha illallah. There is no other God. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. So kenyataan Bible sini menjelaskan there is no other God. Tidak ada Tuhan selain Dia, sama ada di langit maupun di bumi. Obey all His laws that I have given to you. Jadi apa yang dijelaskan oleh Nabi Musa di sini,
patuhilah peraturan, perundangan yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Seperti mana yang aku bawa. So, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS yang termaktub dalam Bible ini, dalam Deuteronomy, secara jelas menyatakan bahawa Bible mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Mungkin ada yang menyatakan bahawa Ustaz, itu adalah ajaran Old Testament. Tetapi ajaran New Testament adalah ajaran yang mengajak manusia kepada akidah Trinity. Dakwaan ini juga adalah dakwaan yang cukup menyeleweng. Kerana dalam New Testament terlalu banyak ayat yang menyatakan bahawa Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Kita boleh rujuk dalam New Testament, dalam Mark chapter yang ke-12 ayat 28 hingga 30. Dikala mana orang ramai bertanya pada Jesus tentang ajaran yang beliau bawa, which commandment is the most important of all? Ketika mana orang ramai bertanya, which commandment is the most important of all? Wahai Jesus, apakah ajaran yang paling penting ataupun apakah arahan yang paling penting yang kamu bawa pada kita semua? Lalu Jesus menjawab, the most important one is this. Listen, Israel, the Lord our God is the only Lord. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Ini apa yang dijelaskan dalam Bible melalui lidah Nabi Isa AS. Apakah ajaran paling penting yang kamu bawa? Lalu Jesus menjawab, ajaran yang paling penting yang aku bawa ialah ini, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Cintailah Tuhan kita sepenuh hati kamu, sepenuh jiwa kamu, sepenuh minda kamu, sepenuh kekuatan kamu. Ayat ini ada persamaan dengan apa yang disebutkan dalam Deuteronomy. Seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini, di mana dalam Deuteronomy menjelaskan bahawa cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dan dengan sepenuh kekuatan kamu. Dalam Deuteronomy chapter yang ke-6 ayat 4 hingga 5. Dan dalam Deuteronomy Old Testament ini selari dengan apa yang disebutkan dalam New Testament Mark chapter yang ke-12 ayat 28 hingga 30. So, ayat ini secara jelas Jesus mengajak orang ramai untuk menyembah Tuhan yang Esa. Dalam ayat yang lain, kita boleh rujuk dalam John chapter yang ke-17 ayat yang ke-3. Dijelaskan bahawa and the eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi bererti mengenali kamu wahai Tuhanku, satu-satunya Tuhan yang Esa, dan mengenali Jesus Christ, utusan yang kamu utuskan ke muka bumi ini. Apa yang saya nak ambil daripada ayat-ayat ini, tuan-tuan dan sekalian, ialah Bible mengajar akidah tauhid. Jadi, salah faham yang selama ini diajar kepada orang ramai, terutamanya pengikut agama Kristian, menyatakan bahawa akidah Trinity merupakan ajaran Bible. Sebaliknya, saya nak tekankan di sini, Bible mengajar manusia akidah tauhid. Bible mengajar manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa.